Okey, sekarang kita akan pergi kepada peringkat meiosis. Sebab mitosis tadi semua dah lengkap dah. Sampai dia dapat dua anak yang sama seiras macam induk dia asal, maka selesailah sebenarnya peringkat mitosis. Dan anak ni akan jadi sitoplasma dah siap bagilah sebab tu dapat dua sel anak yang lengkap kan. Okey, lepas tu dia akan kembali kepada keadaan dia asal dalam bentuk kromatin yang kita tak nampak pun berapa sebenarnya ada kromosom dekat dalam dia. Okay, sekarang kita nak masuk tentang meiosis. Meiosis ni kita nak hasilkan anak yang bilangan kromosom dia separuh daripada kromosom asal. So dalam gambar yang saya bagi ke awak ni, bilangan kromosom ada 4. Lepas habis proses meiosis, bilangan kromosom ni akan jadi 2. Bukan 2 pasang, tapi 2 saja kromosom anak. Itu hasil meiosis. Dan meiosis ni ada 2. Satu meiosis 1. Satu lagi adalah meiosis 2. So dia ada 2 kali pembahagian nukleus dan 2 kali pembahagian sitoplasma sel. So yang pertama sekali kita buat adalah meiosis 1. Meiosis 1 semua dekat dia punya peringkat macam mitosis tadi, dia ada profasa, metafasa, anafasa. Tapi profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Okay, apa yang berlaku adalah mula-mula kromatin ataupun kromosom memang kita tak nampak. Sama macam mitosis tadi. Kemudian dia masuk peringkat profasa, kromosom tu akan menebal dan memendek. So kita dapat 4 kan. Okay. Sebab tadi saya tak lukis waktu mula-mula. Jadi ni saya lukis lah. So dia akan mula-mula kita dapat macam ni. Kita dapat dia punya bentuk dia tebal dan dia menebal dan memendek tu. Kita pun nampak ada 4 kromosom. Okey. Tapi kemudian kromosom ni yang ni pentingnya kita kena warnakan dia berbeza. Kromosom ini adalah kromosom homolog . Okey. Kromosom ini selepas dia menebal dan memendek dah jelas kelihatan dia akan mereplikasi. Sekali lagi, apa dia replikasi? Replikasi ni sebenarnya penggandaan. So dia ganda sebelah lagi lengan dia. Daripada ada 1 lengan, sekarang dah ada 2 lengan. Kromatid. Adik-beradik, sister kromatid. Okey. So dia ada 4. Ada 4 macam tu lah. Maka itulah yang dapat dalam profasa 1. Dah jelas kelihatan. Sekali lagi macam mana nak kira kromosom? Kiralah dia punya sentroma. Ada 4 kromosom. Tapi ada 2 pasang kromosom homolog. Kromosom 2 pasang kromosom. Okay. So kita pun dah siap peringkat profasa, dia akan pergi kepada peringkat metafasa. Sama macam metafasa dalam mitosis, cumanya sekarang sebab dia dah duduk geng dah. Okey, sebelum saya lupa, semasa dia buat proses profasa tu, dia juga akan duduk rapat-rapat. Kromosom yang duduk rapat-rapat ni adalah kromosom bivalen. Okey, dia akan duduk rapat-rapat sehingga dia boleh bertindih antara satu sama lain. So bila dia bertindih antara satu sama lain, apa yang berlaku adalah kromosom ni dia akan buat proses pindah silang. Ni dia tindih. Dia tindih ni. Hak hitam tindih hak putih. Hak putih tindih yang hitam. Ikutlah mana-mana. So apa jadi adalah dia akan share bahan genetik. So anak dia akan tak sama dah. Jadi semasa hasil daripada ni proses apa ni? Proses yang duduk rapat-rapat, lepas dia tukar bahan genetik, kita panggil sebagai pindah silang. Tadi dia duduk rapat-rapat tapi dia tak bertindih. Sekarang dia duduk rapat-rapat dan dia bertindih. Macam saya lukis dalam profasa 1 ni lah. Awak nampak dia tindih. Bila dia tindih ni dia buat proses apa? Pindah silang. Hasil daripada proses pindah silang adalah dia dah siap beratur dah ni. Awak tengok dia. Pindah silang ini dia akan hasilkan anak. Dia akan hasilkan kromosom macam ni. Hak putih tu ada sikit hitam. Yang hitam akan ada sedikit yang putih. Tempat yang dia bertindih tu. Okey. Ni hitam tapi ada sikit putih. Ni hitam ada sikit putih lah.
Bila awak tengok macam ni, maksudnya apa? Maksudnya telah pun berlaku proses pindah silang. Pindah silang ni hanya berlaku dalam meiosis. Dalam mitosis tak ada pindah silang. Ingat Okey, jadi kita balik semula kepada ni. So, metafasa dia mesti meta ni, M ni mesti middle. Maksudnya dia beratur di tengah-tengah satah khatulistiwa sel. Tapi sekarang dia tak beratur seorang-seorang. Sebab dia duduk berpasang-pasangan, maka dia nak selesaikan proses pindah silang tu, so dia kena duduk dekat-dekat. Yang besar duduk dengan yang besar lah. Okay, lupa dia dah buat pindah silang kan, so akan ada sikit yang putih. So sini ada hitam, sini ada putih, sini hujung ada hitam. Yang tu yang besar. Yang kecil pula boleh tak saya nak lukis kat sini hitam? Boleh. Tak, memang dia ikut suka je dia nak beratur ni. Dia tak beratur ikut peraturan. Okey, sebelah kiri hitam, sebelah kanan pun ni tak ada. So kat sini kalau kita nak buat sini hitam, boleh je. Ada hitam sikit, kawasan putih kan. Yang ini ada hitam, hujung ni. Sebab dia beratur pun di tengah-tengah satu khatulistiwa sel ni pun dia adalah peraturan bebas. Dia beratur ikut suka dia. Dia tak ada ni. Tapi masih sama, sentriol akan mengikat kita punya kromosom homolog ini. So bila dia ikat kromosom homolog, maka bila dia menebal dan dia pendek, dia akan pendek. Bila dia pendek, dia akan tarik sentroma yang melekat dekat dia ni. So kromosom yang melekat dengan dia akan ikutlah gentian gelindung yang memendek ni. So dia akan bagi gana. Sini dia akan bagi kromosom. Dia bagi sini. Tadi dia bagi sentroma tengah-tengah, dia bagi kromatit. Tengok ni dia bahagi kromatit. Sini dia bahagi kromosom homolog. So sekarang ini kromosom yang akan tertarik ke sini adalah sekali lagi dia kena ada sentriol yang telah pun pendek. Sini pun sama, sentriol tu dah pendek dan dia dah tarik kromosom homolog kita untuk berpisah menuju ke kutub yang bertentangan. Sekali lagi, kepala tu sentroma tu mesti mendahului. Sentroma mesti mendahului kromosom kita. Jadi so tariklah kromosom kat belakang. Kromosom ni warna putih kan. Okey. Lepas tu ada hitam sikit kat sini. Kromosom ni hitam kan. Okey, ada putih tak ada. Ada putih satu, ada putih sikit. So gitulah. Okey, yang ni pun sama. Ni kromosom hitam. Kromosom hitam ada putih. Yang hitam terus. Yang ni yang kecil putih. Lepas tu ada satu lagi. So dia ada hitam. Okey, nampak? So dia akan tarik. Okey, tariklah dia sampailah ke hujung. Bila dia sampai dekat hujung, gentian gelindung mula terbentuk dalam ni. Pencerutan mula berlaku. Kromosom yang sampai masih ada kromatid adik-beradik. Putih, ada hitam, ada putih, kan?
hitam semua. Sini ada putih sikit. Okey. Tapi memang ada sentroma masih ada di tengah-tengah. Kat mana-mana pun memang ada sentroma ni. Ini pun tadi ada sentroma ni. Supaya awak nampak. Ni semua ada sentroma. Dia berpisah tengah-tengah tapi dia masih ada sentroma ni. Sini 4 kromosom anak ni. Okey. So, sekarang kita balik semula kepada ni. Okay, yang ini kita lukis kan? Kita lukis yang hitam. Ada putih kan? Lepas tu putih. Ada hitam. Nampak? Sentroma ada sentroma kat tengah-tengah ni. Okey. So, jadi saya nak padam yang pindah silang ni. Saya harap faham pasal pindah silang ni. Dia jadi anak lengkap untuk proses proses meiosis 1. So ada 2 sel anak. Sebenarnya sama besar lah, tapi saya buat ringkas-ringkas je lah ni. Lepas tu dia ada putih. Memang anak dia. Sekarang saya nak tanya awak kira ada berapa kromosom? Awak kira ada berapa kromosom ni? Dalam sel anak ni. Sel anak ni sekarang bukan lagi ada 4 kromosom tau. Tapi sel anak ni dah tinggal 2 je kromosom. Kan? Sel anak dah tinggal 2 sahaja kromosom. Saya nak kira 1 sentroma, 2 sentroma. So dalam sel anak, dalam setiap satu sel anak sekarang ada 2 kromosom. Bukan lagi 4 seperti yang asal ini. Asal 4 ni. 4 kromosom. 1, 2, 3, 4. 4 kromosom. Sel anak dah tinggal 2. Okey, settle. Ini semua adalah meiosis 1 sampai sini. Sekejap lagi kita sambung untuk meiosis 2.